bila kita berbalik pada soalan kita tentang keluarga Al-Quran, ya, bagaimana nak membentuk keluarga Al-Quran, suka kita imbas balik. Kalau pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zaman itu disebut sebagai zaman wahyu, ya, kerana 23 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan umat ketika itu, Al-Quran turun secara tadarrujan ataupun tadarruj, secara berperingkat-peringkat. 23 tahun itu turun dan kemudiannya disusun sebagaimana yang kita lihat di dalam mushaf pada hari ini. Walhal Al-Quran itu tidak turun sebagaimana yang kita lihat hari ini, dimulakan dengan surah Fatihah, kemudian surah Baqarah sampailah yang terakhir surah An-Nas. Tetapi itulah dia 23 tahun wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu saya percaya tuan-tuan sekalian, kalau kita baca dalam kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama, kita dapati bahawa para ilmuwan kita begitu menyanjung kelompok ataupun golongan, kita kata golongan yang awalun, sabiqun al-awwalun, iaitulah golongan-golongan yang terdahulu, ya. Dia bukan benda cakap istilah-istilah Arab ni kadang sonok Ustaz Zakaria, ya. Dia punya feel tu lain sikit. Sebab itu kadang bila kita sebut sabiqun al-awwalun, jadi kita rasa tu dia punya feel lain. Jadi golongan-golongan awal ni yang hidup pada zaman Rasul SAW, zaman wahyu diturunkan, mereka ini disebut sebagai jilul Quran ataupun generasi Al-Quran. Dan inilah sebaik-baik generasi yang ada pada umat ini ketika mana wahyu Allah Subhanahu Wa Taala diturunkan. Sebab itu sebelum kita nak masuk menjawab tentang membentuk ataupun keluarga Al-Quran ini, saya nak sebutkan bahawa generasi Al-Quran inilah generasi yang membuka lapangan perjalanan kehidupan umat ini, sehingga bukan hanya soal Islam itu disebarkan, tetapi Ustaz, kalau kita lebih halus lagi, sehingga tamadun Islam itu dibina. Mana hebatnya generasi Al-Quran yang disebut sebagai jilul Quran itu. Kita melihat dulu bahawa kehebatan generasi yang pertama ini ialah sehingga tersebarnya Islam. Itu betul. Tetapi sebenarnya kalau kita lebih lihat lebih wide lagi, ya, sebenarnya itulah generasi yang membentuk kekuatan sehingga apa yang disebut sebagai tamadun Islam ketika itu memuncak dan berada lebih daripada tamadun-tamadun yang sedia ada. Jadi tahu dan fahamlah kita bahawa generasi yang dibina oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan wahyu itu adalah generasi yang terbaik.